Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya telah memilih beberapa soalan yang telah dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk saya menjawabnya di halaman ini. Sebelum itu, suka saya mengingatkan apa yang saya nyatakan di sini adalah hasil dari pengalaman diri saya sendiri ketika menjadi anggota pertama UTK pada satu ketika dulu dan tiada kaitan dengan mana-mana pihak. Sekian, terima kasih. Inilah syarat utama untuk menjadi seorang anggota UTK. Yang pertama sekali, seorang anggota polis yang telah disahkan jawatan berumur tidak kurang 23 tahun. Sebelum melalui ujian pemilihan, mesti membuat pemeriksaan perubatan sihat dari sakit kronik dan tidak buta warna. Selepas lulus ujian pemilihan, mereka mesti lulus di dalam kursus asas UTK. Tentang gaji, pegawai dan anggota UTK sama saja dengan pegawai dan anggota di cawangan polis yang lain. Yang membezakannya, dalam UTK tiada anggota berpangkat konstebel. Mereka semuanya bermula dengan pangkat korporal. Jadi mereka menerima gaji sebagai seorang korporal. Tentang ilawan pula, anggota dan pegawai UTK hanya menerima RM90 saja sebulan. Untuk makluman tuan, UTK hanya ada di Bukit Aman sahaja. Mengenai nama, anggota-anggota UTK menggunakan nama sendiri, tetapi mereka mempunyai kod nombor masing-masing macam James Bond. Kod nombor dia 007. Sebenarnya, pada mula saya dipilih untuk menyertai unit baru UTK, saya tidak mempunyai perasaan apa-apa pun. Memandangkan pada ketika itu, saya sebagai anggota Tiger Platoon telah mempunyai kedudukan yang agak istimewa. Saya telah diberikan tugas oleh pihak atasan untuk mengemudikan pergerakan anggota semasa menjalankan operasi seperti membaca peta dan penggunaan kompas dalam sesuatu pergerakan ataupun mengesan. Lagipun ketika itu Tiger Platoon namanya begitu harum dalam PPH. Dan saya pula sangat menyukai platoon tersebut kerana anggota-anggotanya adalah terbaik sepanjang saya bertugas di dalam pasukan. Sedia kita maklum, semasa UTK ditubuhkan, negara kita diancam oleh keganasan Parti Komunis Melayu, baik di hutan maupun di bandar. Di samping itu, kegiatan pertubuhan pengganas antarabangsa berlaku di merata dunia juga mengancam negara kita.
Maka dengan itulah latihan dan tugas mereka dilakukan agak berbeza dengan sekarang. Tugas-tugas anggota UTK dan latihan mereka lebih mirip ke arah sebagai seorang perisik rahsia berbanding sekarang tugas mereka dan latihan mereka yang pernah kita lihat berbentuk ala tentera. Jawapannya adalah salah. Penglibatan anggota yang gila-gila menyebabkan nama pasukan akan menjadi rosak dan memberi masalah pada anggota-anggota yang lain. Apa yang perlu untuk memilih anggota UTK? Yang pertama, mempunyai keberanian yang luar biasa. Yang kedua, mesti tangkas semasa menjalankan tugas, bukan hanya tangkas semasa dalam menjalani latihan. Sentiasa intelijen dan sanggup tanggung risiko berani mati. Latihan WEG 69 dengan UTK tidak sama. WEG 69 latihannya tertumpu peperangan di dalam hutan atau dinamakan jungle warfare ataupun guerrilla warfare. Latihan UTK pula tertumpu latihan peperangan dengan pengganas bandar atau dinamakan anti-urban guerrilla. Untuk itu, saya cadangkan beliau menonton video saya dalam YouTube bertajuk Detik-Detik Diancam Maut dan Apakah Kaitan UTK dengan Komunis. Selain daripada itu, semasa saya bertugas sebagai detektif cawangan khas di kontingen Johor, saya telah diberikan tugas menjalankan siasatan serta merancang tangkapan terhadap kepala tekong-tekong darat serta kuncu-kuncunya. Dalam tugas tersebut, ramai tekong-tekong darat dan kuncu-kuncunya telah berjaya ditangkap dan setengahnya telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri untuk beberapa tahun. Soalan yang terakhir pada hari ini datangnya daripada saudara Rafiq Rosli. Saya ceritakan dengan ringkas. Pertempuran yang paling hebat yang pernah saya lalui adalah pertempuran saya dengan Ketua Lanon Raja Laut yang berlaku pada 1 Mei 1978 di sebuah hutan bakau di dalam sebuah pulau. Kemuncak pertempuran tersebut, senjata saya telah berlaku halangan menyebabkan Raja Laut dapat melepaskan tembakan. Seluruh pelurunya, lebih dari 30 round, telah disasarkan tubuh badan saya dan senjata saya. 3 bahagian jentera senjata saya terkena berdelan Raja Laut menyebabkan dia rosak dan tidak berfungsi, sementara badan saya ditembusi peluru. Api dari senjata M16 Raja Laut juga membakar bahagian muka saya kerana jaraknya terlalu dekat, sekitar 3 meter antara saya dengannya itu. Selepas kejadian, Raja Laut berjaya meloloskan diri. Sejak hari itu, dia telah mengaibkan dirinya sehinggalah sekarang. Sayangnya, kisah tersebut tidak pernah diwar-warkan dan tidak pernah ada postmortem yang dilakukan selepas kejadian tersebut. Jadi, kalau tuan-tuan ingin tahu kisah selanjutnya, tunggulah buku yang saya hasilkan sendiri. Tidak lama lagi akan saya terbitkan. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.